Selamat sejahtera diucapkan kepada pelajar-pelajar pendidikan moral tingkatan 1. Hari ini, cikgu akan mengajar anda unit 14 iaitu hindari ketagihan, hidup sejahtera. Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid jangan lupa tekan button like, sharekan video ini kepada rakan-rakan dan tekan button subscribe. Jom belajar, jom. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita dalam unit 14 iaitu hindari ketagihan. Hindari ketagihan lah. Ketagihan perkara-perkara yang negatif. Okey, seperti sedia maklum, murid-murid tingkatan 1 akan memasuki fasa remaja, alam remaja. Oleh itu, murid-murid akan bebas berkawan dengan siapa-siapa. Tetapi, adakah kawan yang kita pilih itu adalah kawan yang baik ataupun kawan yang bermasalah? Jika anda memilih rakan yang baik, sudah semestinya anda akan melakukan perkara yang baik. Dan ada saling tegur-menegur supaya tidak melakukan perkara negatif yang boleh menjadi ketagih. Ataupun jika anda memilih kawan ataupun sahabat yang bermasalah, maka anda akan melakukan sesuatu perkara yang negatif yang menyebabkan ketagihan. Okey, jadi bila menyebabkan ketagihan ini, maka anda akan memusnahkan diri anda dalam diam. Okey, baik. Kita tengok di sini ketagihan perkara negatif yang boleh menyebabkan boleh memusnahkan kita dalam sekejap. Yang pertama seperti yang di dalam buku teks, murid-murid boleh tengok buku teks iaitu ketagihan merokok. Okey, ketagihan. Sebagai seorang remaja, murid-murid adalah seorang remaja, murid-murid haruslah utamakan kesihatan. Murid-murid sudah mestilah menjauhi rokok. Kerana apa? Kerana rokok mengandungi bahan yang beracun. Bahan yang beracun yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya. Saya nak beritahu murid-murid, merokok ini membahayakan kesihatan. Kerana merokok juga boleh menyebabkan anda dibuang ataupun diberikan amaran disiplin, dikenakan tindakan disiplin. Contoh kalau murid merokok di kawasan sekolah, dalam kawasan sekolah. Kawasan sekolah adalah tempat murid belajar. Tapi kalau murid menyalahgunakan, dengan melakukan aktiviti merokok dan sebagainya yang menyalahi peraturan sekolah, maka tindakan itu boleh menyebabkan murid-murid didenda dan dihukum. Dan ibu bapa murid-murid akan dipanggil dan diberikan sebab musabab kenapa murid dikenakan tindakan disiplin. Jadi ini memberikan kesan yang buruklah kepada diri murid itu sendiri dan juga ibu bapa dan keluarga turut mendapat tempias atau pemalu akibat sikap perbuatan yang tidak bermoral ini, merokok. Merokok sudah pastinya membahayakan kesihatan. Pada zaman dulu merokok adalah sesuatu perkara yang kerap dilakukan oleh sebahagian masyarakat kita. Selain merokok, mereka juga isap shisha, dan kemudian yang paling famous sekarang pot lah, pot dan juga isap vape. Jadi cikgu nak bagi tahu, rokok, shisha, vape ataupun pot itu adalah sesuatu yang tak boleh murid amalkan. Kerana ia boleh membahayakan kesihatan. Dan amalan merokok ini bukan sahaja dilakukan oleh pelajar lelaki, tapi turut diamalkan oleh pelajar perempuan. Tak kiralah pelajar perempuan itu pelajar Melayu ke, Cina ke, India ke, Sabah Sarawak ke, asal nama pelajar itu pelajar perempuan. Jadi bahaya. Kesannya sangat bahaya kalau pelajar perempuan isap rokok. Nanti kita tengoklah kenapa tak boleh merokok. Dan sekarang merokok juga turut dilakukan oleh pelajar sekolah rendah. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 sudah pandai isap rokok. Jadi anak-anak murid cikgu, kalau nampak adik-adik awak isap rokok, bagi tahu mak ayah awak. Biar dia kena marah dan biar dia sedar akan kesalahan yang dilakukan. Kerana merokok boleh menyebabkan kematian. Kerana apa? Merokok boleh menyebabkan kematian. Selain itu, ni shisha. Ini shisha pada zaman sebelum-sebelum ni, sebelum vape dan pot terkenal lah. Ni pot. Ataupun vape. Dulu orang isap shisha. Sebab shisha ni bermulanya zaman shisha ini. Shisha, nak tahu shisha yang mana? Shisha yang ini anak-anak murid. Shisha yang ini.
shisha ni ada flavor. Sama macam vape sekarang. Vape pun ada flavor. Jadi, bahayalah. Walaupun dia ada flavor, dia ada perisa. Apa perisa? Contohnya anggur, perisa buah-buahan dan sebagainya. Tapi sebenarnya ia salah. Ia merosakkan kita punya jantung dan paru-paru kita. Okey? Tengok kesan isap rokok ni. Yang pertama ialah mangsa akan mati. Katakanlah kalau umur awak panjang sekalipun, awak isap rokok, awak isap vape. Memanglah awak tak mati. Tapi awak hembus asap kena orang lain. Dan orang lain boleh menerima risiko kematian. Terutama bagi mereka yang ibu yang sedang mengandung. Perempuan yang sedang mengandung. Okey, anak bayi yang kelahiran itu akan mengalami kecacatan akibat rokok. Pun boleh jadi. Yang kedua boleh menyebabkan kematian. Orang yang tak isap rokok bila terhirup asap rokok, lama-lama dia yang boleh mati. Okey? Nampak? Tetapi kebanyakan rakyat Malaysia ramai juga mati akibat isap rokok. Isap rokok ni tak kira umur tak kira umur. Kalau ajal ataupun mati nak datang, bila-bila masa kalau kamu dah dapat penyakit, kanser ke apa ke, kalau nak mati, mati juga akibat merokok. Sebab itu jangan Okey. Selain itu, penyakit yang biasa awak nampak akibat merokok ialah kanser paru-paru. Okey. Yang terdiri daripada perokok lah. Kebanyakan orang yang ni dapat kanser. Okey. Awak boleh tengok dah. Dalam kotak rokok. Ni saya bagi rokok mahal lah. Rokok yang famous iaitu rokok Dunhill. Sebenarnya ada lagi mahal daripada Dunhill. Cikgu tahulah. Ada rokok yang lagi mahal daripada rokok Dunhill. Okey, kalau awak beli rokok apa-apa pun, Marlboro ke, Pall Mall ke, dan sebagainya, anda akan perhatikan kesan daripada merokok. Kesan merokok ialah kanser paru-paru. Kesan merokok ialah kanser leher. Kesan merokok ialah kanser mulut. Dan sebagainya. Ini semua menjadi peringatan kepada perokok supaya jangan merokok. Tapi ada di kalangan rakyat Malaysia, sebahagian daripada rakyat Malaysia yang masih isap rokok, terutamanya golongan lelaki. Sebenarnya isap rokok ni apa yang sedap? Bau asap. Asap tu tak bau bau yang busuk. Berbeza dengan isap vape. Vape ni perisa kan. Awak seronok isap vape. Tapi sebenarnya kesan dia ialah kanser paru-paru. Kerana di dalam rokok itu ada nikotin. Okey, ada bahan kimia yang boleh menyebabkan kita punya paru-paru ni rosak dan tak berfungsi. Okey, bila paru-paru kita tak berfungsi, kita akan dapat penyakit yang menyebabkan risiko kematian. Okey, bagi murid remaja sekali hisap, kemudian kamu nak hisap lagi, kemudian kamu nak hisap lagi sehingga menyebabkan ketagihan. Ketagihan ni maksudnya gian. Gian ni bermaksudnya kamu nak cuba lagi, kamu nak lagi, kamu nak buat lagi, kamu nak buat lagi, kamu nak buat lagi. Ketagih. Itu dinamakan sebagai ketagih. Teringin nak buat lagi. Padahal dah hisap rokok lagi. Kamu tak kisah di sekolah, balik sekolah, kawan beli rokok, minta sepam. Orang panggil sepam, 2 pam, 3 pam. Apa maksud sepam, 2 pam, 3 pam? Satu kali hisap pam. Lepas tu sembuh rokok. Hisap lagi sembuh asap rokok. Okey, awak tahu kerana kalau awak hisap rokok, awak boleh keluarkan asap rokok dalam bentuk O. Okey. Jadi itu adalah sebab kenapa awak nak buat, sebab nak cuba. Bila dah cuba, awak ketagih. Tapi kena ingat murid-murid, merokok memang bahayakan kesihatan. Bagi murid yang tak biasa, nak juga merokok, nak ikut kawan-kawan kerana ini adalah zaman murid-murid. Okey, biasanya bagi murid-murid yang tak biasa, kemudian isap rokok, fenomena yang berlaku pada tubuh kita, kita akan menggigil, kita akan pening, okey, dada kita akan sakit. Okey. Jadi kesan daripada itu, anda akan mudah mendapat penyakit. Tapi bagi murid yang dah terbiasa isap rokok, tak ada apa-apa efek. Okey, mungkin bukan sekarang ajal kita. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun akan datang. Selagi mana tubuh badan kita, dalam badan organ-organ dalam badan kita mampu bertahan, selagi itu anda hidup. Tetapi kalau organ-organ dalam badan kita tak mampu nak bertahan, anda akan mati. So, cikgu pesan kepada murid, jangan merokok kerana merokok membahayakan kesihatan. Kalau awak tak mati sekalipun kerana merokok, tetapi apabila awak isap rokok, awak isap vape, orang lain yang terhidu asap rokok awak menyebabkan kematian. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan ketagihan rokok kepada remaja. Ini kesan lah. Okey, yang pertama tadi ialah kesihatan kita terjejas. Tadi cikgu ada cakap tadi, kita akan menggigil, kita akan berpeluh-peluh, kepala kita macam pening. Okey, itu adalah first tindak balas tubuh badan kita terhadap merokok. Bagi
perokok tegar, dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa sebab dia tu tak ada lambat efek dia. Kesan buruknya lambat kepada organ badan kita. Tetapi orang yang tak biasa merokok, nak juga merokok, yang pertama tangan dia akan menggeletar, menggigil, dekupan jantung dia akan laju dan pernafasannya tidak dalam pernafasannya tercungap-cungap, sukar tidur dan mudah berasa letih. Jadi alamatnya isap okok. Lama-lama dia akan ketagih dan dia akan biasa dan boleh menyebabkan kanser. Kita faham-fahamlah, murid-murid kena faham-fahamlah bila seseorang menghadap kanser, memang susahlah, kita tak akan sihat, kita akan susah nak baik. Kanser ni maksudnya bila terjadinya kanser, kita punya organ dalam tu dah rosak. Organ kita tak berfungsi dengan baik. Nak kata buang, kalau boleh buang, kalau tak boleh buang, tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. So, bahaya. Bahayanya sebab kita tak jaga kesihatan kita. Kita tak amalkan gaya hidup yang sihat. Yang kedua, terdedah kepada risiko penyakit berbahaya. Contohnya kanser dan hilang daya pendengaran. Ni bahayalah ni. Bila dah ada kanser ni sangat bahaya. Orang yang isap rokok, kita boleh nampak macam mana orang isap rokok. Orang itu isap rokok ke tidak. Cikgu-cikgu boleh tahu. Mak ayah awak boleh tahu. Yang pertama melalui bibir kita. Bibir kita hitam. Atau bibir kita biasanya warna merah. Tetapi kalau orang yang kerap merokok, bibir kita akan gelap. Kehitam-hitaman. Bukanlah hitam legam. Tidak. Gelap. Tak seperti bibir biasa. Muka cerah tapi bibir ada problem. Yang kedua, gigi. Gigi awak. Gigi bukan kuning. Gigi tu macam karat. Ini fakta. Kita tengoklah kawan-kawan yang hisap rokok. Dan paling ketara sekali ialah kanser lah. Kanser. Dan hilang daya pendengaran. Ini setengah-setengah pesakit lah akibat merokok. Setengah-setengah orang yang antibody ataupun organ dia tak kuat menyebabkan daya pendengaran dia hilang. Ini kepada mereka yang merokok yang mana antibody badan dia, organ badan dia tak kuat, tak sihat. Kesan ketagihan merokok kepada remaja juga menyebabkan ketidakstabilan emosi. Asyik nak marah je, asyik gelisah je, asyik risau je. Kenapa? Kerana hormon dalam badan kita ni ada hormon. Kalau hormon orang yang sihat, kita tak akan marah-marah, kita tak akan worry atau risau atau gelisah. Kita cool aja. Tapi bagi orang yang merokok dan mendapat penyakit, semua tak kena dalam diri dia. Pada pandangan dia semua tak kena. Sama lah juga macam orang isap dadah. Orang isap dadah ni pun sama. Kadang-kadang orang isap rokok ni boleh masukkan elemen-elemen dadah dalam rokok yang menyebabkan mereka berhayal, mereka berhalusinasi dan sebagainya. Ini bahaya kepada kesihatan kita, kepada mental kita. Janganlah murid-murid isap rokok. Dan seterusnya, perubahan dari segi fizikal. Fizikal tahu fizikal badan kita lah. Badan kita gemuk, badan kita kurus, badan kita saduk, badan kita berisik dan sebagainya. Mudah berlaku perubahan. Contohnya apa? Cepat berlaku kedutan pada kulit. Tahu kedutan pada kulit? Awak tengok mak ayah awak kalau umurnya 50, 60 atau 20 tahun. Berkedut-kedut kulit kepala kita. Kulit tangan kasar. Berkedut-kedut tak licin, tak tegang. Bibir pun hitam. Ini tadi saya dah kata tadi. Orang yang kerap merokok, kita nampak kesannya melalui bibir. Dan gigi kuning. Gigi kuning, satu je dah sama dia tak gosok gigi ataupun merokok. Tapi kuning bukan kerana kuning tak gosok gigi. Tapi kuning ada karat-karat kerana merokok. Merokok tu asam. Kalau awak tengok video dalam YouTube, eksperimen bahayanya merokok. Awak tengok tisu kapas. Dipam-pam asap masuk ke dalam botol, uji kaji, rokok. Akhirnya bila dibuang, kapas itu berubah menjadi hitam. Itu sebab kerana asap rokok. Pengaruh asap rokok. Bila dia dah kering, melekat kepada tisu kapas itu yang berwarna putih, maka dia berubah warna menjadi perang dan hitam. So itulah kesan juga kepada gigi kita. Dan yang terakhir, kesan merokok kepada remaja. Pelajaran kita akan merosot. Cikgu yakin dan pastilah cikgu yakin bahawa ada dalam kalangan murid isap rokok kerana stres. Tak dapat A dalam pelajaran, awak isap rokok. Berbual dengan kawan sambil tengok sungai isap rokok.
lepas tu isap rokok. Beli satu rokok, satu kotak, habiskan. Balik rumah pensan kena langgar mati. Jangan. Jangan isap rokok. Tak kisahlah apa sebab pun awak isap rokok, apa sebab kerana stres ke apa ke, jangan cuba-cuba isap. Kenapa? Bila awak isap rokok, awak tak minat belajar. Tak ada minat belajar. Apa yang cikgu nasihatkan kepada anda tak nak dengar. Yang kedua, awak kurang tumpuan. Tak boleh fokus ketika guru sedang mengajar. Kerana awak dah terlalu gian nak fikiran awak ingat merokok. Orang tua-tua dulu isap rokok juga. Orang-orang dulu isap rokok, tapi bukan rokok yang dibeli melalui kotak seperti Dunhill, Marlboro. Okey, apa lagi rokok apa lagi? Cikgu pun dah lupa. Okey. Tetapi orang-orang dulu buat rokok sendiri, ambil tembakau masukkan dalam daun. Tak ada bahan-bahan kimia. Cuma tembakau saja. Itu kurang sikit tapi sebenarnya membahayakan kesihatan juga. Macam mana pun tetap membahayakan kesihatan juga. Tapi tak ada macam sekarang. Sekarang ini kesan merokok. Kalau kamu isap rokok Dunhill ke, Marlboro ke, Pall Mall ke, Canon ke, apa benda ke, rokok ke. Ia juga menyebabkan kamu gian. Ia juga menyebabkan kamu tak boleh nak belajar. Jadi pesan cikgu, tolong jangan merokok. Pesan kepada ibu bapa, jangan Okey, seterusnya kita pergi kepada cara untuk remaja atasi ketagihan merokok. Okey, yang pertama, jauhilah kawan yang hisap rokok. Waktu kawan awak hisap rokok, awak nampak awak tegur dia, kau jangan hisap rokok, kau hisap rokok, aku beritahu bapak kau. Ambil dulu gambar. Okey. Kemudian, wani jangan hisap rokok. Okey, ataupun nasihat yang baik-baik lah. Jangan sampai gaduh. Okey, sebab apa? Kita tak ada kehilangan kawan kita. Kita tak nak kawan kita mati akibat merokok. Kenapa? Kerana orang yang merokok, tadi cikgu dah cakap, kesan buruknya bukan kepada perokok saja, tapi orang yang merokok tu asap bila dihembuskan kena kepada orang lain boleh menjadi mangsa akibat si perokok itu yang suka menghisap rokok. Jadi bila terutama kepada ibu mengandung, ia boleh menyebabkan kematian atau kecacatan kepada bayi yang akan dilahirkan. So janganlah. Yang kedua, cara kita nak mengatasi, remaja nak mengatasi ketagihan merokok. Okey, sentiasa berfikiran positif dan katakan no pada Okey, tak kisahlah macam mana cara pun kamu nak kata aku tak nak rokok pada kawan kanda. Ini penting untuk memastikan kita tidak terpengaruh dengan budaya negatif yang boleh menjejaskan kesihatan kita dan orang lain. Okey? So jangan pentingkan diri sendiri. Jangan pentingkan diri sendiri. Kalau nak mati jangan ajak kawan lain pun mati. Nak mati seorang-seorang. Kerana merokok boleh menyebabkan kematian. Sebab tu rokok haram di sisi agama. Dia menyebabkan kematian. Kalau awak tak mati pun orang lain mati disebabkan rokok, awaklah puncanya yang merokok. Okey? Kerana orang kalau dah sekali, dua kali terbau asap rokok, dia terus dapat penyakit. Yang nak menanggungnya dia, bukannya orang yang isap rokok. So salahlah kepada si perokok itu. Kemudian mendapatkan bantuan daripada pakar atau doktor. Ini kepada remaja-remaja yang nak berubah. Okey, cikgu memang syorkan kamu ambillah, mintalah saranan daripada pihak doktor ataupun bolehlah ubat. Sekarang ada jual ubat pil. Dinamakan sebagai pil nikotin. Pil nikotin ini menggantikan anda daripada ketagih isap rokok. Ada orang kata susah nak isap rokok ni. Susah nak berhenti makan pil. Okay. Ada juga yang makan pil tapi masih tangannya bergetar, nak juga rokok. Nampak kotak rokok di kedai, nak beli juga. Tapi sebenarnya, satu cara sajalah. Selain awak pergi berjumpa doktor, minta bantuan daripada kaunselor dan ibu bapa, awak kena disiplin dan istiqamah. Istiqamah ni maksudnya, awak bersungguh-sungguh tak nak berokok. Aku tak nak bakar duit aku semata-mata nak isap rokok. Isap rokok membakar duit. Ibarat membakar duit. Duit mak ayah aku, berikan kepada aku, mereka berpeluh, bergadai nyawa, bekerja, mencari duit untuk besarkan kami, anak-anak, adik-adik. Kita kumpul duit tu, kita pula nak beli rokok. Alahkah ruginya kita membeli rokok? So jangan. Tapi kalau ada mak dan ayah kita isap rokok, say tu tak nak merokok, bahayakan kesihatan. Sayangilah kami sebagai anak-anak, wahai si ayah, wahai si ibu, kalau mereka isap rokok. Jimatlah kan duit itu, simpankanlah duit itu. Kalau banyak, boleh spend time, masa dengan holiday mana-mana saja dengan duit yang kita simpan sebagai tanda untuk mewujudkan keluarga bahagia. So, kenalah bagi rasional. Kenapa tak boleh? Bagi. Awak pun kena
bersemangat, awak kena kuat, awak kena tabah untuk berhenti. Kalau ada kawan merokok, tiba-tiba awak terbau, awak rasa pun macam-macam nak merokok. Lari daripada kawan-kawan yang isap rokok. Okey, kalau boleh selepas kawan isap rokok tu, nasihatkan dia jangan merokok. Okey, dan yang terakhir sekali ialah menanam azam yang kuat untuk berhenti merokok. Ni macam yang saya ajar tadilah. Okey, katakan tak nak berokok, awak nampak kotak rokok ada depan rumah awak tumbuk rokok tu sampai hancur. Pijak, masukkan dalam tong sampah. Cakap siapa suruh? Cakap cikgu suruh. Kenapa? Membahayakan kesihatan. Okey, tapi bukanlah begitu. Awak nampak kotak rokok tu, kalau boleh cakap dengan tuan punya rokok, jangan isap rokok di sini. Isap rokok jauh daripada orang. Jauh daripada orang ramai. Kalau boleh, ada orang kat situ, jangan isap rokok. Jauh daripada orang ramai. Isap rokok kat hutan ke, isap rokok kat tepi bukit ke. Kenapa? Kerana asap rokok itu menyebabkan bahayanya kesihatan. Kalau nak mati pun, tegur nasihatkan kepada kawan awak. Secara sindir. Bukan nak ejek dia, bukan nak apa. Supaya dia sedar. Kalau nak mati, jangan suruh orang lain mati bersama anda. Kerana merokok. Kerana merokok ini boleh menyebabkan orang lain mati. So, saya tak nak mati, jangan merokok. Nasihatkan begitu. Okey, supaya rakan-rakan kita, murid-murid lain sedar bahawa bahayanya merokok. Oleh itu, nampak je rokok, awak pergi buang. Okey, tak kisahlah awak nak buat apa dengan rokok tu, jangan hisap. Okey, seterusnya kita pergi kepada ketagihan penggunaan internet. Okey, sebenarnya penggunaan internet ni sangat bahayalah. Sangat bahaya kepada anak-anak kecil sehingga ke dewasa. Penggunaan internet ni sangat bahaya sampai ke tua sekalipun. Anda tua sekalipun, dah jadi warga emas pun, kalau anda salah gunakan, tetap anda rasa ketagih dan dia memberikan kesan buruk dalam kehidupan kita. Okey, kita kenal pasti apa itu internet. Internet juga boleh menyebabkan ketagihan. Internet ini adalah salah satu teknologi kemudahan yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan maklumat di hujung jari. Sekarang ni, mak ayah awak, atuk awak, pakcik awak, cikgu dan sebagainya, boleh membaca surat khabar tanpa pergi ke kedai beli surat khabar. Baca melalui handphone. Tak perlu buka komputer dan laptop. Kat handphone pun boleh baca. Percaya tak? Percaya kan? Tak percaya? Tak percaya. Ada yang tak percaya. Okey, kenapa tak percaya? Sedangkan awak main game Mobile Legends, PUBG pun menggunakan handphone. Handphone itu menggunakan line internet. Okey? Mestilah awak rasa percaya. Bila awak rasa percaya, bila awak rasa seronok, lama-lama awak nak main lagi internet melalui permainan komputer, game online. Jadi menyebabkan anda rasa ketagih, nak main lagi secara berlebihan. Ini sangat berbahaya, okey? Dan kerana ianya dilayari secara berlebihan. Ini sangat bahaya. Kemudian remaja sepatutnya bertanggungjawab ketika menggunakan internet agar mendatangkan kebaikan kepada mereka. Sepatutnya golongan remaja, seperti awak lah sekarang ni, belajar, awak harus menggunakan internet itu sebagai satu alat untuk anda belajar. Satu alat untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Kadang-kadang awak tak faham nak belajar matematik, cara pengiraan, cara penolakan, mengira nombor negatif, persamaan linear, pecahan tak wajar. Awak tak tahu nak macam mana nak belajar kan, nak buat. Cikgu bagi kerja banyak. Awak tengoklah, tontonlah video-video pengajaran di YouTube. Di YouTube banyak cikgu-cikgu satu Malaysia mengajar. Kalau awak tak sempat nak bertanyakan kepada guru anda di sekolah, di kelas, buka internet, buka video pelajaran matematik, cari video tentang menyelesaikan masalah pembelajaran dengan berkesan. Itu cara kita belajar. Kerana cikgu dah cakap tadi, internet adalah sesuatu maklumat yang boleh diterima di hujung jari anda. Yang mencari maklumat tu jari anda. Bukannya kaki anda bergerak ke sekolah, bergerak ke pustakaan cari buku, tidak. Jari awak ini memainkan peranan. Cari. Dengan syarat ada line komputer kat rumah lah, ada wifi ataupun mobile data ataupun hotspot. Kalau tak ada, tak dapatlah maklumat itu di internet. Okey, kemudian ianya mendatangkan kebaikan. Bila awak dah cari pembelajaran itu di internet, maka dapatlah menyelesaikan masalah pelajaran. Kerja rumah pun menjadi lebih siap. Okey, lebih siap. Ini untuk mengelakkan diri daripada melayari internet yang terlalu lama. Layari internet bila perlu sahaja, tetapi tidak pada zaman ini. Zaman sekarang ini tidak kepada anak-anak remaja. Terutama pelajar tingkatan 1, anda terpengaruh untuk bermain internet. Tak kisahlah anda berbuka Facebook ke Twitter ke, tak kisahlah anda tengok
apa-apalah, YouTube ke Netflix, cerita-cerita ke. Tapi sebenarnya yang paling dahsyat sekali ialah anda bermain game komputer. Anda lebih tertarik daripada game komputer, daripada membaca surat khabar, daripada menonton video yang cikgu ajar sekarang ini. Itu adalah daya tarikan utama. Kerana di dalam game ada macam-macam. Kerana dalam game ada pula urusan jual beli. Contohnya nak main Mobile Legend. Mobile Legend, nak main PUBG, nak main COC, Clash of Clans. Ada beli-beli, jual beli. Kalau awak nak beli senjata ke apa ke, awak kena beli. Dah kena pakai duit. Saya tahu dalam kalangan murid-murid cikgu ada yang golongan elit, golongan kaya, yang mana mak ayah dia berkejaya, golongan akademik, mempunyai pendapatan yang tinggi, sehingga anak-anak boleh membeli dalam online. Jadi itu sebenarnya sudah akibat ketagihan pengguna internet itu menyebabkan murid itu salah menggunakan penggunaan internet di rumah. Okey, jadi janganlah kamu membuang masa dengan penggunaan internet ini. Okey, kerana ia memberikan kesan yang buruk dalam kehidupan remaja itu sendirilah. Okey, contohnya lah, kalau murid-murid yang tak ada komputer kat rumah, tak ada handphone kat rumah, sanggup keluar ke rumah, pergi kedai komputer. Katakan tak ada musim COVID-19, tak ada PKP, tak ada lockdown. Sanggup ke kedai komputer bermain game. Melayari video-video. Tak kisahlah video apa. Okey? Kalau video pembelajaran tentang sukan ke apa ke, saya tak ada masalah. Cikgu tak marah. Tapi kalau video-video lain, video negatif seperti video pornografi dan sebagainya. Okey? Ini menyebabkan merosakkan mental awak. Okey? Menyebabkan anda bertindak lebih agresif untuk melakukan perbuatan yang negatif. Okey? Selain itu, kerana internet ni jugalah melahirkan remaja yang suka menipu. Belakang mak main game. Main game. Okey, bila mak datang, ayah datang nak tengok, kamu minimize game tu, pangkal game tu, tunjukkan Google Meet ataupun YouTube apa yang cikgu sedang ajar. Itu salah lah. Okey? Kerana pengguna internet apabila murid sudah ketagih, dia boleh menyebabkan dirinya menipu orang tu. Selain itu, ketagihan pengguna internet ni sebab murid berasa seronok. Seronok nak berjumpa kawan. So ber-Google Meet lah. Padahal tak ada kelas pun. Tak ada kelas pun nak ber-Google Meet semata-mata nak jumpa kawan-kawan. 12 jam, 24 jam. Pensan mak ayah awak. Pensan mak ayah awak. Sebab anaknya bermain komputer siang dan malam tanpa henti. Dan yang terakhir, yang inilah paling dahsyat sekali. Kita tak tahu dalam kamu buka Google Meet tu apa yang kamu buat bersama kawan-kawan kamu. Mak ayah awak tak tahu sebab kunci bilik dah dikunci. Tutup lampu, mak ingat dah tidur. Mak ayah awak ingat tidur. Rupa-rupanya awak melakukan kerja haram. Iaitu menonton video-video pornografi. Ataupun ber-Google Meet dengan melakukan adingan-adingan lucah dan sebagainya. Ini tidak boleh. Disebabkan ketagihan pengguna internet ini, maka kamu melakukan perbuatan negatif yang menyalahkan. Yang menyalahi nilai-nilai moral dan agama seterusnya. Jika diviralkan aktiviti ini, maka ia berkesan buruk kepada diri sendiri dan juga ahli keluarga kita. So jangan buatlah. Seterusnya kita pergi kepada kesan ketagihan internet terhadap remaja. Ini adalah kesan ketagihan internet kepada remaja. Tadi saya dah bentangkan tadilah. Okey, cuma ni dalam buku teks ni lebih luas umum So kita tengok. Yang pertama kesihatan kita akan terjejas. Kalau kita kerap bermain internet, bermain handphone, kesihatan kita akan terjejas. Okey, mata boleh rabun. Dahlah rabun boleh menyebabkan badan kita obesiti. Kenapa obesiti? Kenapa rabun? Okey, baik. Kita pernah mendapat isu berita, pada tahun bila cikgu tak ingat, tapi masalahnya ialah budak mata merah. Matanya merah ni kiri kanan. Ini kerana budak itu menonton televisyen pula. Bermain game komputer, handphone. Tak kisahlah dia buat apa pun. Pada waktu malam, mak ayah dia sibuk bekerja. Mak ayah dia penat waktu malam. Jadi suruh anak dia masuk bilik tidur. Biarkan anak dia seorang-seorang. Kemudian anak ni selimut baring dan bermain handphone tanpa pengetahuan mak dan ayah dia. Tak tidur satu malam. Bila besok paginya pergi sekolah mengantuk. Tapi cikgu marah. Cikgu marah kerana kat kelas kamu mengantuk kan. Tak fokus pada pelajaran dan sebagainya. Kerja rumah pun tak siap, tak buat. Okey? Dan lama-lama budak itu dapat sakit. Mata merah. Bila mata merah, seolah-olah ada kesan macam kenipu. Ataupun ada kesan macam tak cukup tidur. Bahaya kalau tak tidur boleh menyebabkan kita mendapat penyakit. Okey, yang menyebabkan obesiti ni. Bukan murid ni obesiti sebab bermain handphone. Tak, ini gambar hiasan saja. Bukan benar-benar. Tapi ada berlaku disebabkan
kesan kita bermain handphone, internet ni menyebabkan obesiti. Apa sebab obesiti? Okeylah, sambil awak tengok video kat Netflix, kat Astro, tengok kat handphone dan sebagainya, sambil tu awak makan. Makanlah popcorn ke, makanlah kari puff ke, tak kisah. Lepas tu tengok lagi, lepas tu buat kerja lain, lepas tu tengok lagi handphone, makan. Kerap makan sikit. Ibarat menabung sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Samalah macam badan kita, makan sikit-sikit, lama-lama perut kita ke depan. Okey, maju ke depan. Dah macam bukit dah perut kita. So itu adalah kesan buruk kalau remaja ketagih menonton ataupun melayari internet. Okey, baik, yang seterusnya, pencemaran minda. Okey, pencemaran minda ni boleh menyebabkan kita terpengaruh terhadap sesuatu. Ini yang membahayakan kita. Ini yang membahayakan ibu bapa. Ini yang membahayakan kepada cikgu lah. Cikgu berasa bimbang. Ibu bapa awak berasa bimbang. Kerana murid-murid mental, menyebabkan masalah mental. Contoh, apabila murid-murid dian untuk menonton video lucah. Contoh. Okey, menyebabkan keinginan untuk melakukan seksual terhadap kekasihnya tinggi. Okey, nampak? Bila tak dapat, maka berlakulah kes rogot. Okey, maka berlakulah kes anak luar nikah. Maka berlakulah kejadian-kejadian yang tidak senonoh, yang tidak baik, yang tak sepatutnya berlaku tetapi berlaku di Malaysia. Dan benda ini pernah berlaku. Puncanya satu, gian menonton video lucah di internet. Okey, dan perbuatan ini cikgu tak nafikan bukan golongan kanak-kanak remaja saja, tapi dia akan terpengaruh dan terbiasa sampai mereka ke dewasa. So ini adalah kesan buruk akibat penggunaan internet yang tidak terkawal. Jadi sebagai seorang guru memang jadi tanggungjawab cikgu untuk menegur anda. Sebagai seorang ibu bapa memang sudah menjadi tanggungjawab ibu bapa dalam memantau anda, tingkah laku anda. Sebab itu mak ayah awak kalau awak perhatikan ada yang tak bagi handphone. Nak belajar, biar belajar bersama ibu bapa anda. Okey, sebab itu tanggungjawab ibu bapa anda untuk memastikan anda tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang buruk di sebalik apa yang ada di dalam internet. Seterusnya, badan kita akan rasa letih, lemah, badan hilang, lemah badan dan hilang tumpuan terhadap pelajaran. Yalah, awak dah main game lah, buat apa, lepas tu rasa macam nak belajar pun tak semangat. So bila tak semangat, awak kebanyakan PDPR ramai yang tak masuk. Sebab itulah. Jadi bila belajar di sekolah, awak ngantuk. Tak kisah pelajar apa pun. Kawan awak pelajar Melayu, pelajar Cina, India, Sabah, Sarawak semua ni mengantuk. Okey, tak kisah. Laki perempuan semua sama tidur dalam kelas. Okey, sebab malam tadi bergoogle meet. Cikgu tak suruh buat apa-apa pun, tapi pandai-pandai awak buat program sendiri kan, tanpa pengetahuan ibu bapa masing-masing. Okey, malam mengantuk. Okey, dan kesan yang terakhir ialah leka dan membuang masa sehingga mengabaikan tanggungjawab. Sinilah. Pergi rumah kawan, main game. Bawa handphone masing-masing. Ingatkan nak belajar, rupanya main PUBG. Pergi sana. Mak ayah awak pun kita dengar. Kawan ni cakap apa ni? Pergi sana. Duduk atas. Rupa-rupanya ingatkan cakap seorang-seorang. Rupa-rupanya bermain game PUBG. Tak ada masa. Masa yang ada itu digunakan hanya untuk bermain game, hanya untuk mencari keseronokkan sampai menyebabkan ketagihan. Jadi anda telah buang masa anda sebagai seorang murid. Sepatutnya di rumah anda juga lalai, tidak peka dan tidak bertanggungjawab sehingga mengabaikan tugas anda dalam melaksanakan kerja-kerja di rumah. Seperti membasuh pinggan, bantu ibu basuh rumah, basuh baju, lipat baju, sidai baju. Okey, mop, bersihkan rumah, sapu rumah, mop, kipas dan sebagainya, tapi tidak anda buat. Kesian mak ayah awak. Penat cari kerja, penat bekerja cari duit, tapi kamu di rumah berfoya-foya dengan internet. Internet itu hanyalah satu alat untuk kita bantu kita belajar, tapi apabila disalahgunakan dan kita ketagih dengan perbuatan negatif melalui kemudahan internet, maka ia merosakkan hidup kita dalam senyap. Baik, kita pergi kepada cara untuk menangani ketagihan internet. Yang pertama, hadkan masa penggunaan internet supaya mencapai objektif dan matlamat yang dikenaki. Caranya macam mana? Tengok jam. Tetapkan diri kat rumah awak berapa jam, berapa masa nak main. Okey? Tengok jam sampai pukul berapa. Janganlah sampai pukul 10 malam, 11 malam, 12 malam, 1, 2 pagi. Tak tidur-tidur bermain komputer ataupun bermain internet di rumah.
Yang kedua, tetapkan matlamat dan tujuan anda melalui internet. Awak nak buka internet untuk apa? Bersama kawan awak nak cari maklumat untuk buat kerja khusus. Boleh, tak ada masalah. Bersama-sama pergi ke makmal komputer, buat kerja sekolah dengan izin guru, dengan pemantauan guru. Okey, jangan tunjuk pandai-pandai menggunakan barang sekolah tanpa kebenaran guru. Yang ketiga, jadikan internet sebagai sumber pengetahuan untuk menjadi seorang manusia yang sempurna, seorang manusia yang pengetahuan, ilmu pengetahuan lah, mempunyai ilmu yang tinggi dengan rajin membaca, baca surat khabar, bacalah portal-portal berita, baca jurnal-jurnal. Tahu jurnal? Tak tahu jurnal kan? Okey, bacalah apa-apa sumber maklumat yang sah, yang sahih, yang betul untuk memperluaskan ilmu pengetahuan kita. Nanti bila ada periksa bahasa Melayu, karangan, awak tahu dah nak buat ayat karangan. Isi pentingnya apa, contohnya apa. Sebab apa? Sebab rajin membaca. Orang yang selalu membaca setiap kali, dia akan menambahkan ilmu pengetahuan. Dia bukan cakap kosong macam tin kosong. Okey? Dia tahu dia tahu apa nak dibahaskan, apa yang nak dicakapkan. Okey? Sebab dia sudah jadikan sebagai sumber pengetahuan. Contoh, awak nak menyelesaikan masalah Pythagoras dalam matematik. Okey, awak nak menyelesaikan masalah persamaan linear contoh dalam matematik. Okey, awak belajar matematika ataupun awak tengah buat projek RBT dalam pembelajaran RBT berkaitan vertigasi. Awak tahu macam mana nak mencucuk tandam dengan menggunakan vertigasi. Apakah bahan nak digunakan? Okey, kalau tak ada bajet modal, awak tahu nak buat replika vertigasi. Awak tahu nak menggunakan sumber bahan terpakai untuk menghasilkan tanaman vertigasi. Okey, semua itu memerlukan ilmu pengetahuan dengan menggunakan internet. Selain itu, awak akan membahagikan masa yang sewajarnya dengan melayari internet dengan seimbang. Buat jadual waktu harian belajar. Tetapkan 1 jam daripada pukul 9 sampai pukul 10. Masa awak hiburan. Hiburan, nak tengok cerita apa, nak buat apa. Lantak engkau lah 1 jam. Contoh dia kat dalam hati kan. 1 jam kita belajar. Berhiburan. Masa untuk kita sendiri. Kemudian pukul 10 hingga setengah jam, buat refleksi diri awak. Okey, hari ni aku dah siapkan kerja rumah. Okey, kerja rumah ni dah siap, cikgu dah bagi kerja rumah dan aku dah buat petang tadi. Okey, pukul 8 malam tadi dah study. Okey, dah buat soalan ulang kaji. Okey, dah buat refleksi apa kerja rumah yang dah siap, apa kerja rumah yang belum siap, ataupun apa kerja rumah yang nak dibuat pada hari esok. Buat dulu siap-siap refleksi diri. Berdasarkan jadual waktu sendiri yang telah awak buat sebelum ini. Dengan membahagikan masa. Okey, kemudian barulah awak dapat menyelesaikan masalah. Okey, itu adalah contoh-contoh kita nak mengenali masalah ketagihan internet. Baik, seterusnya ketagihan arak. Okey, ketagihan arak. Okey, ketagihan arak ini arak ini boleh menyebabkan apa? Okey, boleh menyebabkan seseorang itu mabuk lah. Okey, kesan buruk dan sepatutnya tak boleh dilakukan oleh remaja kerana dia akan memabukkan. Okey, kerana memabukkan ini adalah salah satu tergolong dalam aktiviti dadah lah yang dapat memberikan kesan kepada sistem saraf dan otak. Orang yang minum arak banyak-banyak dan juga memberi gangguan kepada sistem saraf dan otak. Kesannya juga kepada, kalau pelajar perempuan, orang perempuan minum arak banyak-banyak. Kerap minum arak setiap hari, setiap hari. Boleh menyebabkan perempuan itu mendapat kanser, boleh menyebabkan perempuan itu mandul, wanita itu mandul dan sebagainya. So, jangan minum arak. Kandungan bahan kimia yang ada dalam arak bertindak balas sehingga memberikan kesan terhadap tubuh badan anda seperti yang ditunjukkan dalam rajas sebelah. Nanti cikgu akan tunjukkanlah. Okey. Kalau pernah jadi satu kes di Malaysia bahawa pelajar sekolah menengah, ini sekolah menengah di Malaysia, pernah mabuk. Bila mabuk, yang teruk dia terus baring tak sadar, pengsan. Okey, jadi kita terpaksa meminta bantuan daripada KKM, Kementerian Kesihatan, daripada nurse-nurse, doktor datang semak. Rupanya pelajar ni mabuk, kandungan kimia yang terdapat dalam badannya tinggi disebabkan alkohol. Kandungan alkohol dalam kimia arak, dalam botol arak minuman yang diminum oleh pelajar itu adalah arak. Jadi arak ini bahaya sebenarnya. Memang tidak dinafikan air arak ini diminum oleh sebahagian besar rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam. Tetapi kenalah sedar bahawa arak ini bahaya sebenarnya. Bahaya bukan kerana apa? Bukan sekadar memabukkan saja. Bahaya kerana boleh menyebabkan kematian. Bagaimana arak ini boleh menyebabkan kematian? Nanti cikgu terangkan. So, janganlah kamu terpengaruh dengan arak. Kerana arak boleh membahayakan kesihatan kita dan kepada orang dan membahayakan orang lain. Contohnya salah satunya inilah
Dan pernah terjadi juga kepada pelajar sekolah menengah di sesebuah negara yang mana dia minum arak, kemudian mabuk, kemudian dia kacau murid-murid yang lain. Okey, terutamanya pelajar-pelajar perempuan. Ini di negara lain lah. So, sangat bahaya minum arak. Okey, bahaya. Bahaya ya kita minum arak. Memang tak boleh. Cikgu memang tak minum arak. Bahaya kita minum arak itu kepada anda yang non-Muslim. Tapi cikgu tak minum arak. Okey. Kerana tuntutan agama menyuruh supaya cikgu jangan minum arak bagi yang Muslim. Okey, tapi bagi remaja-remaja ataupun anak-anak murid cikgu yang non-Muslim, kalau dibenarkan minum arak, so berhati-hatilah. Jangan sampai arak mengganggu orang lain. Jangan sampai kesan buruk sehingga anda mabuk dan sebagainya. Sehingga ia memberikan kesihatan, menjejaskan kesihatan anda. Okey, kita tengok apa kesan ketagihan arak. Yang pertama, okey, yang pertama ialah hilang pertimbangan diri. Seseorang kalau ditimpa masalah, seseorang bila timpa masalah, jangka penyelesaiannya ialah minum arak. Kamu selalu tengok cerita Korea, kamu selalu tengok cerita luar negara. Ada masalah sikit, ambil arak, minum arak. Arak saya tahu, cikgu tahu, mahal. Okey, arak ni mahal. Okey, sangat-sangatlah mahal. Mengikut grade pula tu. Okey, tetapi kalau kamu minum arak terlalu banyak, hilang pertimbangan diri kamu. Okey, kamu mudah marah, okey, sehingga mencederakan ahli keluarga. Ni berlaku, ni pernah berlaku bukan sekadar di negara luar, negara kita pun ada. Okey, disebabkan kesan minum arak. Awak ambil arak itu dalam keadaan rasa stres, dalam keadaan awak rasa marah, geram, awak minum arak, kemudian balik rumah sampai berlakunya keganasan rumah tangga, berlakunya pergaduhan kepada ahli keluarga. Okey, baik, kesan yang kedua ialah kesihatan kita akan terjejas. Kesihatan kita akan terjejas. Okey, contohnya penyakit gastrik dan hilang ingatan dan kesan yang ketiga ialah masa depan akan terjejas lah. Ini betul lah, didenda, akan dibuang sekolah. Kalau pelajar minum arak di sekolah, memang itu adalah kesalahan peraturan sekolah, tidak mematuhi peraturan sekolah. Mereka akan kena buang sekolah. Dan yang terakhir kesannya ialah hilang harga diri. Okey, tidak disukai kawan, atau bagi seorang pelajar perempuan, harga diri awak, maruah diri awak akan tercemar bila awak mabuk bersama kawan awak lelaki. Maka macam-macam boleh berlaku, iaitu awak melakukan hubungan seks. Okey, tak tahulah bila, masa, tahu-tahu tubuh badan awak dalam keadaan berbogel, tak berbaju bersama kawan-kawan lelaki awak. So, perkara ini menyebabkan nama baik diri awak tercemar, nama baik ahli keluarga kita tercemar. Jadi, pesan cikgu, jangan minum arak. Okey, sekiranya budaya keluarga anda minum arak, okey, buatlah, ambillah, tetapi pada kadar yang tidak memabukkan. Okey, kerana arak ini memang memabukkan. Seterusnya ialah cara mengatasi ketagihan arak. Yang pertama, mendapatkan sokongan sosial. Bagaimana kamu nak mendapatkan sokongan sosial? Yang pertama, bagaimana kamu nak mendapatkan sokongan sosial? Dan itu melalui ibu bapa. Cikgu yakin dah pasti ada dalam kalangan non-Islam, non-Muslim yang tak minum arak. Okey? Dan dapat mewujudkan keluarga bahagia. Selain itu, dapatkan sokongan sosial daripada guru-guru anda. Tak kisahlah cikgu anda yang belajar dalam kelas ataupun tidak mengajar anda. Ataupun daripada kaunselor. Yang ketiga, daripada rakan-rakan anda. Jadi murid-murid jangan salah pilih kawan. Pastikan kawan awak itu baik dan dapat menasihatkan anda sekiranya anda melakukan kesalahan. Even kalau awak degil sekalipun, kawan awak cegah awak, kawan awak halang awak, atau report mak ayah awak, bantu untuk memotivasikan diri, counselingkan awak supaya awak berubah. Berubahlah anak-anak muridku. Seterusnya, cara untuk mengatasi ketagihan arak ialah kawal nafsu anda. Bagaimana anda nak kawal nafsu anda? Belajarlah bersama-sama dengan rakan-rakan anda. Okey, mintalah nasihat daripada ibu bapa anda. Okey, berdisiplin. Okey, disiplin. Istiqomah. Istiqomah, kalau nampak botol arak, jangan ambil. Seperti rokok, jangan ambil. Okey, seperti internet, nampak internet. Nak main internet ke tak nak? Nak main internet? Tak dah. Tadi dah tengok tadi internet. Dah tengok YouTube, dah belajar kat cikgu YouTube. Kemudian takkan nak main game pula. Stop. Bahagikan masa, okey, antara keperluan dengan kehendak supaya anda tidak buang masa. Seterusnya ialah melakukan aktiviti yang menenangkan diri dengan cara gotong royong. Kat sekolah awak, cikgu awak ajak amalkan gotong royong. Dekat rumah pun sama gotong royong. Bersihkan rumah, tolong ibu bapa buat kerja-kerja rumah. Okey. Selain itu, jalani kehidupan
beriadah bersama keluarga. Okey, awak boleh naik basikal bersama family awak, awak boleh berjogging bersama ahli keluarga awak, awak boleh bersukan main bola sepak ke basketball ke, ikut pada masa lapang. Okey, seterusnya, okey, berpiknik ataupun bersia-sia bersama keluarga. Ibu bapa seharusnya meluangkan masa bersama anak-anak supaya anak-anak tidak ketagih melakukan perbuatan yang negatif. Okey, seterusnya cara mengatasi ketagihan anak-anak ialah berpegang teguh kepada ajaran agama. Contoh agama Buddha ajar apa, kena ikut. Okey, contoh agama Sing ajar apa kena buat, kena pergi sembahyang. Contoh lain, Kristian, okey, ahli-ahli Kristianiti perlu pergi ke gereja untuk sembahyang, perlu berjumpa padri untuk minta nasihat. Okey, dan yang terakhir ialah bagi mereka yang beragama Hindu, pergi sembahyang, okay, pergi minta restu, jumpa suami minta nasihat. Okey, untuk apa? Untuk kita cikgu doakan anak-anak murid cikgu supaya berubah. Okey, berubah. Tetapi untuk makluman murid, ada juga aktiviti-aktiviti daripada kawan-kawan kita yang memerlukan minum arak. Contohnya minum tuak. Okey, masyarakat terutama di Sabah dan Sarawak. Okey, ada juga pesta-pesta ke ramaian ke apa ke yang memerlukan minum arak untuk mengamalkan amalan kebudayaan. Jika itu tidak menyalahi agama mereka dan tidak memberikan kesan buruk kepada orang lain, maka kamu boleh buat bersama ahli keluarga kamu. Sebab itu adalah tradisi budaya keluarga masing-masing. Dan janganlah kita sering menyalahkan orang lain. Tetapi sekiranya kalau kamu mengambil arak hanya untuk melepaskan tekanan, hanya untuk bersukaria, maka kesan yang cikgu ajarkan tadi itu akan menimpa kepada diri anda sekiranya anda hanya nakkan kepuasan diri. Ia memberi kesan buruk kepada hidup anda, bukan memberi menjejaskan nama baik anda saja, tetapi menjejaskan nama baik keluarga. Baiklah, kita pergi kepada pembelajaran terakhir iaitu aktiviti penilaian. Okey, kamu boleh buka buku teks anda. Kita buat latihan penilaian unit 14 tingkatan 1 lah. Okey, baik. Apakah jawapan dia? Okey, baik. Kita tengok apakah isu yang terdapat di dalam gambar ini. Okey, di dalam gambar ini apakah isu yang nak diberikan kepada kita? Okey, murid-murid jaga maruah dan jangan buang masa dengan ketagihan yang memudaratkan diri. Okey, jangan melakukan sesuatu perkara negatif yang menyebabkan ketagih. Okey, tak semestinya bermain internet, tak semestinya bermain minum arak, tak semestinya tadi kita belajar selain minum arak, merokok. Okey, ada aktiviti-aktiviti lain yang atau perkara-perkara negatif lain yang boleh menyebabkan ketagih. Okey, contohnya buang masa, melepak, vandalism dan sebagainya. Itu adalah perbuatan negatif yang boleh menyebabkan ketagihan murid sehingga memberi kesan buruk kepada murid-murid, orang lain, masyarakat dan keluarga murid itu sendiri. Okey, baik. Pertama, nyatakan 2 contoh perbualan ketagihan yang boleh memudaratkan remaja. Apa kesan kesan perbuatan ketagihan ni? Apakah contoh perbuatan ketagihan? Banyaklah. Kita ambil jawapan kita tadi yang kita belajar. Contoh perbuatan ketagihan remaja ialah hisap rokok atau vape, minum arak dan melayari internet. Kamu boleh bagi jawapan lain. Aktiviti vandalism, okay? Aktiviti buang masa, melepak, aktiviti mengganggu orang, membuli dan sebagainya yang boleh menyebabkan berlakunya ketagihan yang memberi kesan buruk kepada orang lain. Okay, itu ada contoh jawapan. Selain itu, jelaskan kesan ketagihan terhadap diri sendiri, keluarga. Okay, kita tengok apakah jawapannya. Okey, yang pertama, B1 lah. B1 akan memusnahkan masa depan selain buang masa murid sehingga menjejaskan pelajaran akibat ketagih melayari internet. Kalau kita melayari internet, kita satu dah musnahkan masa depan kita. Yang kedua, buang masa murid-murid. Okey, yang ketiga, pelajaran merosotlah, pelajaran terjejas. Okey. Yang kedua, kepada keluarga, menjatuhkan nama baik keluarga jika murid didapati bersalah akibat leka merokok terutama dalam kawasan sekolah. Okey, nampak tak itu pesan buruk dia. 1C, cadangkan cara untuk menghindari diri daripada ketagihan memudaratkan remaja. Bagaimana kita nak elakkan budaya-budaya negatif ni, perkara-perkara yang tak baik ni, isu-isu yang tak baik ni, selain 3 benda yang cikgu ajar tadi. Okey, remaja perlu amalkan gaya hidup sihat. Contohnya apa? Bersukan, beriadah, okey. Kemudian bina jadual waktu harian sendiri di rumah dan amalkan selalu. Okey. Kemudian istiqomah dan berubah menjadi baik. Maksudnya awak kena bersentiasa berdisiplin. Okey, tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang boleh kita lakukan perkara yang negatif sehingga memberikan ketagihan dan meluangkan masa bersama keluarga tersayang supaya dapat mengisi rohani, ilmu rohani dengan keluarga tercinta. Dan yang terakhir,
Pada pendapat anda, mengapakah remaja tidak wajar terlibat dalam perbuatan negatif yang menyebabkan ketagihan? Kerana ketagihan perkara negatif menyebabkan remaja lalai. Bukan membuatkan, menyebabkan remaja lalai dengan tanggungjawab murid untuk belajar bersungguh-sungguh. Murid akan malas membantu keluarga buat kerja-kerja rumah. Okey, ada dua jawapan lah. Okey, kamu boleh bagi jawapan yang lain. Okeylah murid-murid, sampai sini saja pembelajaran kita. Jika ada murid-murid silap, sila buat pembetulan dalam buku latihan anda. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita murid-murid. Siapa yang salah buat pembetulan, jangan lupa tolong tekan button like, share dan tekan button subscribe. Sekian daripada Cikgu Khairul. Kita berjumpa lagi pada bab yang berikut, unit berikutnya. Sekian, terima kasih.